Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan mempersembahkan sebuah dokumentari berkisahkan tentang whitewater rafting di Kuala Kubu Baru. Whitewater rafting adalah salah satu aktiviti lasak yang dijalankan di Sungai Kuala Kubu Baru. Aktiviti ini dikendalikan oleh projek outdoor yang terdiri daripada jurulatih dan juru pandu bot yang berpengalaman. Pelbagai risiko yang telah diambil kira oleh jurulatih yang berpengalaman supaya pengunjung dapat merasai pengalaman dalam keadaan yang selamat. Antara peralatan utama yang penting dalam menjalankan aktiviti ini adalah seperti topi keselamatan atau helmet, jaket keselamatan atau life jacket, pendayung, pedal, kayak kembung, inflatable kayak, wetsuit, dry suit dan dry bag. Kesemua peralatan tersebut mestilah mempunyai kualiti yang bagus, ketulinan asli dan ketahanan yang tinggi agar dapat mengurangkan risiko atau kecederaan yang boleh berlaku. Sebagai contoh lain, pendayung dan kayak kembung itu perlu dalam keadaan yang baik dan perlu diselenggarakan jika terdapat sedikit kerosakan sebelum digunakan oleh orang ramai. Hal ini penting bagi mengelakkan kejadian atau kemalangan kecil berlaku semasa berkayak. Tujuan orang ramai untuk menjalankan aktiviti rekreasi adalah untuk mendapat kepuasan dan keseronokan, tetapi malangnya, setiap aktiviti terdapat risikonya semasa menjalankan aktiviti jika tidak berwaspada. Oleh itu, terdapat beberapa risiko yang telah dikenal pasti, iaitu dari segi ciri-ciri peserta itu sendiri, ciri-ciri persekitaran dan ciri-ciri peralatan. Baiklah, risiko pertama yang dikenal pasti adalah dari segi ciri-ciri peserta, terutamanya bagi orang yang mudah cemas akan lebih mudah kehilangan waras, dan seterusnya orang itu akan tidak dapat mengenal pasti langkah-langkah yang patut dilakukan untuk menyelamatkan diri. Malah, orang itu juga akan sukar untuk mendengar arahan pengajar. Ciri-ciri yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesihatan seseorang, di mana kesihatannya yang kurang baik akan lebih mudah menghadapi serangan jantung yang disebabkan oleh kegunaan tenaga yang banyak semasa berenang selepas rakit itu terbalik. Risiko kedua yang telah dikenal pasti adalah dari segi ciri-ciri persekitaran aktiviti berakit. Hal ini dikatakan demikian kerana pelanggaran yang kuat ke atas rakit tersebut boleh berlaku akibat arus air sungai yang deras sehingga menyebabkan seseorang itu terkeluar dari rakit dan berlanggar dengan batu-batuan besar yang ada di sungai tersebut serta menyebabkan kecederaan yang tidak diingini berlaku. Pengurangan risiko. Pengurangan risiko merupakan perancangan strategik untuk meminimumkan risiko dan mencegah insiden daripada berlaku. Terdapat pelbagai cara untuk mencegah risiko sebelum ianya berlaku. Antaranya ialah dengan melakukan ujian saringan kesihatan kepada peserta sebelum mereka menjalankan aktiviti berakit. Dengan ini, pengajar dapat mengesan peserta yang mempunyai masalah kesihatan seperti serangan panik dan masalah jantung yang lemah. Cara pengurangan risiko yang kedua ialah dengan mengawal dan memantau kawasan di mana aktiviti akan dijalankan. Perkara ini dapat mencegah risiko seperti berlakunya kemalangan rakit yang dinaiki peserta kerana melalui kawasan yang tidak selamat. Pengawal yang menjaga kawasan perlulah memeriksa tempat tersebut secara berkala dan memastikan kawasan tersebut rata dan tidak terlalu berbatu untuk mengelakkan rakit pecah. Pengurangan risiko yang boleh dilakukan seterusnya ialah dengan menyemak peralatan yang akan digunakan dengan lebih awal. Aktiviti rakit air memerlukan peralatan yang berkualiti untuk menjamin keselamatan penggunanya. Antara peralatan yang perlu diselenggara lebih awal ialah seperti rakit, pendayung dan jaket keselamatan. Sekiranya peralatan-peralatan ini tidak berfungsi dengan baik, kemalangan yang tidak diingini mungkin akan berlaku.
Terdapat beberapa aspek yang boleh dikenal pasti bagi mengurangkan risiko semasa beraktiviti. Pertama adalah kenal pasti peserta dan had mereka. Terdapat beberapa faktor yang perlu diambil kira dan antaranya ialah faktor umur sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa atau tua. Faktor umur dapat menentukan had keupayaan peserta dalam menyertai suatu aktiviti. Contohnya ialah kanak-kanak yang berumur 8 tahun ke bawah tidak sesuai mengikuti aktiviti berkayak di Kuala Kubu Baru. Selain itu adalah faktor kesehatan. Peserta yang mempunyai rekod kesehatan yang tidak baik dan mempunyai penyakit kronik seperti penyakit jantung atau mempunyai alahan perlu dikenal pasti dan perlukan pemantauan. Seterusnya adalah kenal pasti tempat, lokasi, dan persekitaran sekeliling di mana suatu aktiviti tersebut dijalankan, yaitu dengan mengambil kira persoalan seperti berapakah kedalaman sungai yang dilalui, bagaimanakah peserta atau kumpulan bergerak sama ada berpasangan, sekeluarga, atau sendiri. Adakah cuaca pada hari tersebut sesuai atau tidak? Untuk kebanyakan orang, aktiviti rekreasi luar adalah sesuatu cara untuk melegakan diri dan mengurangkan stres. Oleh itu, mengenal pasti dan mengambil langkah untuk mengurangkan risiko adalah amat penting sebelum dan semasa mengeksekusikan aktiviti rekreasi luar, terutamanya dalam aktiviti yang tidak boleh ditentukan seperti whitewater rafting. Kita mengetahui risiko yang boleh didapat dalam aktiviti rekreasi luar bukan sahaja dari segi persekitaran aktiviti, tetapi juga boleh datang dari segi had peserta-peserta serta peralatan yang digunakan dalam aktiviti tersebut. Kalau penganjur dapat mengurangkan risiko dalam aktiviti-aktiviti tersebut, mereka akan memastikan bahawa pelanggan mereka akan selamat dan mereka dapat menikmati masa mereka.